kita perlu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga malu kepada hamba-Nya. Salah satu perkara yang sangat kita titik beratkan ialah kualiti ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk kita menjalankan ibadah dalam keadaan lebih baik dari masa ke semasa. Ada penambahbaikan dan ada kualiti dari sudut ibadah. Untuk menambah nilai dan kualiti dalam ibadah kita, salah satu cara yang berkesan ialah dengan kita memasukkan perasaan-perasaan tertentu. Kita buat ibadah bukan sekadar ibadah yang kosong semata-mata, tetapi ada di sana nilai dari sudut emosi. Itulah yang dapat meningkatkan kualiti ibadah kita. Sebagai contoh, kalau kita solat, orang kata untuk jadikan solat tu berkualiti, kita kena tahu maknanya, kita kena fokus. Tapi kadang-kadang kalau kita buat sesuatu perkara, kita tahu makna dan kita fokus dengan perkara yang kita buat, kadang-kadang itu tidak menambahkan kualiti. Sebagai contoh, kalau kita nak membeli barang, kita bercakap dengan penjual tu, kita tahu apa yang kita cakap, kita fokus apa yang kita cakap, tapi tak ada di sana elemen ataupun unsur emosi. Tapi bila mana kita masukkan unsur emosi, di situ akan mendatangkan kualiti yang lebih baik. Contoh emosi yang kita boleh masukkan dalam ibadah, emosi al-hub, kasih, cinta. Kita buat ibadah sebab sayang pada Allah. Kita masukkan emosi al-khawf wal-raja, kita masukkan perasaan takut, kita masukkan perasaan harap, kita masukkan perasaan yang kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Itulah yang dapat meningkatkan kualiti. Ada satu perasaan yang saya nak kongsi pada waktu ini berkaitan dengan syu'urul haya, iaitu perasaan malu. Malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kaedahnya ialah kita perlu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga malu kepada hamba-Nya. Ya Allah, dengan kita fikirkan sedemikian pun kita rasa malu. Siapa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala rasa malu dengan kita? Nabi SAW menyebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu hayyun. Hayyun ini bukan sahaja malu, tetapi bersangatan malunya Allah. Dan maha pemurah dia. Allah Ta'ala malu bila kita menadah tangan untuk dia membiarkan sahaja tadahan tangan itu kosong tanpa memberikan apa-apa. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala malu dengan kita, kita pun seharusnya rasa malu dengan Allah. Malu itu datang bila mana kita memikirkan berapa banyak nikmat kurniaan pemberian yang Allah beri pada kita. Malu itu datang dengan kita memikirkan berapa banyak kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada dia. Ada di waktu yang lain di mana ketika mana iman kita lemah, kita kuncikan diri kita di dalam bilik. Kita rasa tak ada orang melihat kita. Lalu pada waktu itu juga kita melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala lihat. Dan kita pun tahu Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia mahu, dia boleh hantar tentera-tenteranya. Semut ke, nyamuk ke, bahkan bumbung mungkin boleh runtuh, lantai mungkin boleh jatuh. Tetapi Allah Ta'ala biarkan kita dengan maksiat kita. Dan apabila kita berlazat-lazat dengan kemaksiatan tersebut, Allah Ta'ala masih membiarkan kita. Kemudian dia membuka pintu taubatnya kepada kita. Dan bila kita bertaubat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gembira dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bila kita buat sesuatu ibadah, perasaan haya ini sangat baik untuk kita masukkan dalam jiwa dan perasaan. Bila kita berpuasa, kita menyebut, Ya Allah, ketika aku berpuasa ini, aku tak akan minum dan aku tak akan makan walaupun tak ada orang melihat. Kita kalau tengah berpuasa, letih, adakah kita akan minum? Kalau di depan kita ada satu jus, mangga, sejuk, sedap, masa itu tak ada orang, kita tak akan minum. Masa itu kita boleh sebut, Ya Allah, aku tahan diri aku waktu ini kerana malu pada Engkau. Ampunkan dosa aku. Ketika aku hilang rasa malu,
ketika melakukan maksiat padamu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya elemen yang sebegini menambahkan lagi kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita amalkan dan juga kita kongsi kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.